manfaat. Adapun orang-orang kafir bila diberikan ujian semacam ini, mereka hanya menganggap ianya satu bencana alam sahaja, satu fenomena penyakit yang tidak ada kaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita orang beriman tahu bahawa segala makhluk ini di bawah takbir Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan terhadap segala sesuatu itu Allah berkuasa mengatur dengan kudrat dan iradahnya, termasuk dengan virus yang tak nampak itu. Kerana Allah juga ada tentera-tenteranya yang tak nampak, yang disebut wa anzalna junudan lam tarauha. Allah boleh turunkan tentera-tenteranya yang tidak kelihatan, termasuk virus dan sebagainya. Dan kita lihat bahawa dengan berlakunya ini menyebabkan kita tidak pernah diuji sepanjang hidup ini. COVID-19 ni bukan ujian sebarangan. Dia ujian yang sangat berat dan sangat menginsafkan kalau kita merenung dengan hati nurani kita, bukan hanya melihat dengan mata yang ada di kepala, bahkan dengan mata yang ada di hati kita. Kita boleh lihat bagaimana masjid-masjid ditutup, masjid yang merupakan rumah Allah, yang selama ni tidak pernah masjid ditutup. Tapi ditutup, tidak dibenarkan solat. Bahkan solat di masjid merupakan satu jenayah pula. Tidak boleh ramai-ramai datang. Sembahyang jemaat, berapa kali kita tak pergi sembahyang jemaat? Dulu kita dah diperdengarkan hadis, kalau 3 kali tidak pergi solat Jumaat dengan sengaja, maka Allah Ta'ala tutupkan hati. Kita meninggal Jumaat dah berapa kali dah sebelum Jumaat dibenarkan. Ini semua tidak pernah berlaku sebelum ini. Siapa pernah menyangka bahawa bulan Ramadan yang tak ada solat tarawih berjamaah di masjid? Tidak pernah siapa terfikir pun bahawa Ramadan pada tahun ini kita dah menempuh Ramadan puluhan kali dah dengan usia kita. Bahkan mungkin tuan-tuan yang ada di hadapan saya ni setiap kali Ramadan pasti ada di masjid, sekurang-kurangnya untuk solat tarawih. Tapi tahun ni tidak boleh. Tidak boleh. Dan ramai tidak menyangka bahawa dia terpaksa sembahyang di rumah. Yang tak boleh jadi imam telah dilatih untuk jadi imam kepada keluarga mereka. Bukan setakat imam solat, imam tarawih. Bahkan ada yang jadi khatib, baca khutbah hari raya, habis segala tongkat dirembaknya. Padahal tongkat tu sunat je. Kalau tak ada, tak payahlah pakai tongkat. Ni main-main habis benda diambil buat tongkat. Saya hari raya baru ni baca khutbah juga kat rumah, tak pakai tongkat apa pun. Dah tak ada tongkat kat rumah, takkan nak ambil penyapu pula. Nampak nang anjing tu, tak ada tongkat pun tak apa. Nak ceritanya, tak ada siapa sangka benda ni boleh berlaku. Allah Ta'ala telah tarik nikmat yang sebelum ni kita perolehi. Namun dalam nikmat itu, dalam bala itu pasti ada nikmat Allah. Hubungan kekeluargaan menjadi semakin rapat. Tak ada pernah siapa menyangka boleh duduk dengan anak isteri dekat rumah berbulan-bulan. Tak ada siapa sangka. Sebelumnya kita sibuk pergi sana sini. Kadang-kadang kita balik anak dah tidur. Kadang-kadang kita balik anak belum balik lagi. Anak belajar, anak apa semua. Ini semua adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Betapa Allah Maha berkuasa. Tak ada satu pun dapat melawan kekuasaan Allah, termasuk Amerika yang menjadi kuasa besar dunia. Bahkan Allah tunjukkan Amerika paling ramai yang kena COVID-19, lebih 2 juta. Tak ada siapa boleh sekat. Itu baru tentera Allah yang tak nampak. Bagaimana dengan tentera Allah yang hebat, yang namanya malaikat dan sebagainya? Sudah tentu lagi hebat. Sebab tu kita tengok dulu orang pertikaikan, orang pakai purdah, orang pakai apa. Kita tengok bagaimana syarikat penerbangan yang dulu pramugari mereka tak menutup aurat. Bila berlaku macam ni, kita tengok lebih daripada ustazah lagi tutup. Ini nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak didik manusia. Kalau tak insaf lagi tak tahulah. Dan ramai yang telah menemui Allah setelah dia tinggalkan Allah, setelah berlaku COVID-19 ni. Saya ada kawan-kawan yang sebelum ni sembahyang pun celah-celup.
Bila berlaku benda macam ni, mereka sudah kembali kepada Allah. Ini merupakan satu nikmat. Di sebalik bala yang diterima itu adalah nikmat. Sebab itulah kita kena selalu mendengar peringatan daripada Allah, terutamanya ayat-ayat Quran. Tuhan sebut wadzakir in nafa'atiz zikra. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat. Bila sebut peringatan, mesti dia ada Quran, ada hadis. Kerana perkataan zikir itu, peringatan itu adalah nama bagi Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Peringatan di sini ialah Al-Quran. Dan kamilah yang bertanggungjawab menjaga Al-Quran. Bila sebut peringatan, mesti kena ada ayat Quran, hadis. Berapa ramai kita dalam bulan Ramadan baru ni, kerana tak pergi mana-mana, boleh banyak baca Quran. Masya Allah, boleh banyak baca Quran. Mungkin kita boleh tengok, merenung makna-makna ayat Al-Quran. Sebelum ni kita sibuk dengan khatam Quran. Bila kita ada masa, kita jangan lagi nak khatam tu, khatam lah. Kita kena tengok makna pada Al-Quran tu. Sekurang-kurangnya surah Juz'u Amma tu, yang 30 ayat tu. Tuan-tuan, bila berlaku COVID ni, saya pun ada kesempatan untuk banyak sikit lah membaca lebih pada waktu lain. Antara yang saya baca Quran lah, dan antara Quran yang dibaca adalah tafsir Quran. Rupa-rupanya dalam Juz'u Amma itu, yang 30, yang last tu, mengandungi banyak pengajaran-pengajaran, terutamanya untuk mendekatkan kita dengan akhirat. Baru saya faham bila ada ulama menulis, dia kata ada orang-orang dahulu yang soleh, mereka tidak mampu menghabiskan juzuk 30 itu. Tapi bila kita baca sendiri, baru kita faham kenapa ulama mengatakan ada orang-orang soleh yang takutkan Allah tidak mampu habiskan. Bukan kerana mereka tak erti nak baca juzuk, tidak. Kerana dalam juzuk 30 itu mengandungi ayat-ayat tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka, yang menyebabkan mereka menjadi takut dan tidak mampu untuk baca ayat tersebut kerana terlampau takut dengan neraka yang ditunjukkan dalam ayat-ayat tersebut. Baru kita tahu. Ulama-ulama, tuan-tuan, kita sudah tiba masanya untuk dekat dengan Quran. Ada seorang ulama, walaupun dia kontroversi, tapi ulama ini dia ulama lah, Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama yang menulis lebih 600 kitab. Dan Ibn Taymiyah ni, walaupun ada orang tak setuju dengan dia, tapi tak ada orang boleh nafikan dia adalah ulama besar yang sangat hebat. Dia meninggal dalam penjara di Damsyik. Ketika dia dalam penjara, dia merasa menyesal. Dia kata, aku menyesal kerana banyak masa aku dihabiskan dengan perkara-perkara lain selain daripada memahami makna-makna Al-Quran. Padahal Ibn Taymiyah, bila dia tafsirkan Al-Quran, kata ulama, tafsirannya cukup hebat. Dia boleh menyelami makna-makna yang mendalam, yang orang lain tak nampak makna tersebut. Tapi Ibn Taymiyah boleh kupas dan keluarkan makna-makna yang mendalam. Dan dia telah menulis 600 kitab. Dan dia dalam bidang tafsir, walaupun dia tidak tulis tafsir 30 juzuk, dia banyak tafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terutamanya ayat-ayat hukum, yang menjadi panduan kepada ulama lain. Setara dia yang hidup dengan Quran itu pun merasa menyesal. Ketika dia dalam penjara, orang beri dia Quran sahaja, dan dia bila membaca Al-Quran, dia tadabbur, dia melihat makna-maknanya yang sangat hebat. Yang kalau dia rasa, dia kata, punya hebat macam ni, patutnya dia tumpu kepada Al-Quran je. Dan bila orang sudah ambil semua pen dia, buku yang dia baca, terutamanya Quran, orang rampas semua, maka Ibn Taymiyah mohon kepada Allah supaya Allah matikan dia. Sebab tidak ada lagi kehidupan dia dalam penjara yang dia rasa seronok.
selain daripada dengan Quran, dengan kitab-kitab, dan dapat menulis untuk umat, maka Allah matikan dia dalam penjara. Dan pada hari kematian dia, dan inilah bukti orang-orang soleh, tuan-tuan, kita boleh lihat pada hari kematian dia, walaupun kadang-kadang kehidupan dia dicemuh, dihina oleh masyarakat, tidak agung-agung ataupun dimuliakan oleh manusia, tapi pada hari kematian Allah tunjuk bagaimana Ibn Taymiyah bila hari kematiannya Damsyik menjadi lumpuh, segala aktiviti ekonomi dihentikan, sembahyang jenazahnya terpaksa disembahyang berulang-ulang kali kerana terlampau ramainya manusia, dan berebut-rebut untuk memegang kerandanya, mengambil barakah, kerana kecuali 3 orang yang tidak hadir pada sembahyang jenazahnya kerana takut, kerana dia yang banyak menyerang dan memfitnah Ibn Taymiyah ketika Ibn Taymiyah masih hidup. Dan Ibn Taymiyah telah memaafkan seluruh musuh-musuhnya sebelum dia mati. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama. Ini saya bukan cakap politik, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Buku ni belum diterbitkan lagi, tapi dalam proses. Dia menulis buku ini ketika dia berada di hospital. Dia kena sakit jantung, masuk hospital. Dan ulama bila mereka keseorangan, tidak ada perkara lain yang mereka baca melainkan Al-Quran. Dia tulis satu buku dalam hospital. Ulama, tuan-tuan, dia masuk hospital, dia keluar buku yang dia mengatakan bahawa ilmu yang dia ada, seluruh ilmu yang sepanjang kehidupannya, hanya seperti titisan air dalam lautan yang luas jika dibandingkan dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan buku tu akan terbit tak berapa lama lagi. Bayangkan, masuk hospital kerana sakit, boleh keluar buku. Itu yang berlaku pada ulama, tuan-tuan. Hamka, Dr. Hamka, ketika dia masuk penjara, dan dia pernah rasa stres dan hampir-hampir rasa macam nak bunuh diri. Ini Buya Hamka, bukan orang lain pun dia rasa macam tu. Walaupun dia kaki sembahyang, dia ulama, tapi kerana tekanan, masuk dalam penjara, dipisahkan dengan keluarga, dipisahkan dengan kawan-kawan, apa semua rutin yang selalu dia buat tak boleh. Kita baru PKP sekejap je pun dah stres je. Macam-macam keluar video-video kan, menggambarkan rakyat Malaysia stres itu. Ada yang keluar kerana tak tahan sangat. Dan ceritanya bila masuk penjara dia rasa macam nak bunuh diri. Akhirnya dia mengarang tafsir Al-Azhar. Dia gunakan masa dalam penjara itu untuk mengarang kitab tafsir Al-Quran, tafsir Al-Azhar. Dan 80% tafsir Al-Azhar disiapkan ketika dia berada dalam penjara. Belum habis, orang bebaskan dia. Balance 20% dia tulis di luar penjara. Tafsir Hamka, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit, beli. Bila dicetak baru ni agak mahal sikit lah. Kalau yang cetakkan lama tu dalam 300 lebih. Saya pun tak beli lagi yang tu. Nak cerita, tuan-tuan, tafsir dia, walaupun dia dah meninggal lama dah, Buya Hamka, tapi tafsirnya masih dibaca sampai sekarang. Dan kitab Buya Hamka yang paling bernilai, dia tulis kitab banyak, tuan-tuan. Banyak buku ditulis. Yang paling diingati oleh umat ialah tafsir Al-Azhar. Dia tulis tenggelamnya kapal Van der Wish. Dia punya buku sastra dia, di bawah lambaian Kaabah lah, macam-macam. Tasawuf moden, banyak dia tulis. Tapi yang paling bernilai ketika dia berada dalam penjara, dan dia adalah tafsir Al-Quran. Seorang ulama daripada Syria yang juga masuk penjara, Said Hawa. Saya ada kitab tafsir dia, beli waktu PKP. Masya Allah. Al-Asasu fi Tafsir, asas-asas dalam tafsir. Dia tulis asas saja, dia cakap. Tapi bila kita baca tafsir dia, Masya Allah, ilmunya, kupasannya sangat mendalam. Dan Al-Asasu fi Tafsir juga ditulis dalam penjara.
Dalam penjara juga tulis. Ulama masuk penjara tulis macam-macam. Kita waktu PKP baru ni tak boleh keluar, apa kita buat? Makan tidur. Tu yang darah naik apa semua kan. Kadang buku tak baca, Quran tak baca. Ini merupakan masalah besar. Sedangkan Allah dah kurang kita dah, tidak sibukkan dengan urusan dunia, supaya kita mengingatkan dekatnya kita dengan Allah. Virus berada di mana-mana, seolah-olah Malikul Maut berada di mana-mana untuk mengambil nyawa kita. Siapa kita takut? Dulu kalau nak sembahyang, imam kena sebut rapatkan saf. Sekarang jangan sebut. Saf kena renggang. Dulu sibuk nak rapatkan saf pun tak nak rapat. Dan sekarang betul-betul renggang betul. Allah dah tarik dah nikmat rapatkan saf. Kita boleh sembahyang lagi, tapi rapatkan saf dia dah ditarik. Sedangkan rapatkan saf, kita semua maklum bahawa bila kita solat rapatkan saf, syaitan tidak boleh mencelah di celahan saf yang rapat itu. Tapi sekarang tak tahulah, harap kerana kita buat ni bukan kerana sengaja, Allah jagalah juga kita. Kalau ikut dalam hadis, kalau saf kita renggang, syaitan akan berupa kambing hitam, akan duduk kacau kita. Sekarang renggang dia bukan seekor kambing, kerbau pun boleh masuk. Harap-harap dengan sebab kita buat itu bukan kerana sengaja kita bukan nak renggangkan saf, Allah Ta'ala jagalah. Para ulama mereka dengan Quran. Sudah tiba masanya tuan-tuan, umur kita dah semakin meningkat. Covid mengajar kita bahawa kita tak ada apa-apa kuasa pun. Yang berkuasa hanya Allah. Duit kita pun tidak bernilai. Ketika kita di PKP kan, gaji kita tidak dipotong, ramai pegawai kerajaan. Pinjaman-pinjaman tidak dipotong. Tapi apa boleh kita mampu buat dengan duit tersebut? Kita hanya boleh beli barang makanan untuk kita makan sahaja. Kedai-kedai ditutup, duit ada. Tapi sekarang bila kedai-kedai dibuka pula, duit pula tak ada. Dan ceritanya bahawa dunia ini tak ada nilai apa pun. Dan kita pun tukar lumus mengejar dunia itu. Ada orang dah tua dah, gila kuasa lagi. Dah tua dah, masih lagi nak menimbulkan masalah kepada masyarakat. Kerana dia tidak fikir akhirat. Dia ingat kuasa tu satu keuntungan. Sebenarnya dia adalah satu amanah yang besar. Tapi kerana dia tak fikir akhirat, nak menanggung amanah, berapa ramai orang di belakang kena tanggung tu kalau tak buat dengan betul. Tapi kerana apa nak? Kerana terlampau nak mengejar dunia. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, jangan diberi jawatan, kata Nabi, kepada mereka yang meminta-minta jawatan tersebut. Dalam keadaan orang lain ramai yang lebih layak, tapi dia meminta-minta. Dan Nabi telah memberi amaran, kalau kamu meminta-minta jawatan, kamu tidak akan ditolong. Tapi kalau jawatan itu diberi, maka orang akan menolong kamu bagi melaksanakan amanah jawatan tersebut. Sebab tak fikir tentang akhirat. Malam ni saya tak tahu hadis mana baca, sebab lama cuti kan, saya pun tak tanda. Itu kita secara umum saja malam ni tazkirah. Sebab tu bila kita merenung dengan mendalam, Covid yang berlaku ni, penyakit yang berlaku ini mengingatkan kita kepada akhirat. Waktu mula-mula awal PKP tuan-tuan, dunia rasa sempit sekejap. Rasa sempit lah. Tak ada apa dah, duit kita tak pandang sangat dah. Baru kita nampak bahawa berkuasanya Allah. Allah kurung kita untuk kita, kalau dalam istilah ilmu tasawuf dia panggil khalwah. Kita dengan Allah sahaja. Allah cutikan kita daripada kesibukan dunia. Kebanyakan orang, kecuali mereka yang berada di barisan hadapan, dan Allah muliakan mereka dengan tugas-tugas mereka. Tapi bagi kita, kebanyakannya kita dicutikan untuk kita merenung dan muhasabah diri kita. Selama ini kita bekerja, apa yang kita dapat? Banyak mana dunia yang kita kejar? Apa persediaan kita untuk menghadapi akhirat?
Tengok orang-orang yang meninggal dunia kerana Covid, keluarga pun tak boleh ziarah. Bayangkan kalau amalan tidak ada, keluarga terdekat pun tak boleh ziarah. Usahakan anak-anak nak mandikan jenazah, nak ziarah dekat-dekat pun tak boleh. Ini menunjukkan bahawa Allah nak didik dan ajar kita betapa kita kena ingat dengan negara abadi, yakni akhirat. Dunia ni tuan-tuan, memang kita kena cari. Tuhan pun tidak larang untuk kita kejar dunia. Dunia ni bukan duit, bukan apa, itu alat. Dunia ni kalau kita dari segi bahasa makna dekat. Dunia ni dana, dekat. Benda yang kita buat yang hanya dapat manfaat yang dekat ini sahaja, itu panggil dunia. Walaupun nampak akhirat, kita sedekah, tetapi niat kita untuk dapat pujian manusia yang dekat ini, yang sementara ini, maka sedekah itu menjadi dunia, tidak menjadi akhirat. Tapi kalau kita bekerja dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, dan halal itu adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerja itu menjadi akhirat. Dunia ni bukan rumah, tuan-tuan. Bukan bila rumah besar itu kaki dunia, tidak. Dunia bukan pakaian cantik-cantik. Imam Malik dia membeli fabrik yang paling mahal untuk dipakaikannya, dan dia tidak akan memakai baju koman-koman bila dia membaca hadis. Adakah Imam Malik orang terperangkap dengan dunia? Tidak. Dia gunakan dunia dia itu untuk akhirat. Maka dunia bertukar menjadi jauh sifatnya. Duit yang ada dalam bank kita, kalau setakat kita makan, minum apa semua untuk kita, dia panggil dekat punya matlamat, maka itu dunia. Tapi kalau kita ada infak, kita ada nafkahkan, kita ada sedekah, kita ada zakat, maka walaupun duit itu nampak macam dunia, dia bertukar menjadi akhirat. Sebab tu sekarang masa untuk kita fikirkan akhirat kita. Apa bekalan nak bawa? Bekal banyak sangat kita. Dosa-dosa kita macam mana? Tak ada masa lagi dah. Bila Allah hantar Covid ni, tak ada masa lagi nak kata aku nak datang masjid nanti bila-bila dah. Berapa ramai orang suruh cepat buka masjid, cepat buka masjid. Bila buka masjid mana? Kalau datang tu alhamdulillah. Ada yang tak datang juga. Oh, kami sedih tak boleh sembahyang Jumaat. Ada bila AJK masjid hantar ke rumah dia surat, waktu tu hantar surat, siap boleh cakap saya minggu ni sibuk tak boleh pergi. Jangan main-main dengan Allah. Allah meneliti setiap orang. Allah melihat kita secara personal. Allah tahu main-main, sifat main-main kita dan sebagainya. Kalau Allah sudah beri peluang, kita tak kena penyakit Covid, kita boleh hidup sampai sekarang. Allah dah tunjukkan macam-macam dah. Allah hentikan kita dengan masjid sekejap, supaya kerinduan kita dengan masjid. Allah hentikan kita solat Jumaat, supaya kita menghargai betapa bernilainya solat Jumaat itu. Jangan lagi buat macam biasa, datang solat Jumaat, orang nak azan baru terkedik-kedik datang. Bukan kata dekat rumah tu ada apa pun, kadang-kadang dah pencen. Bukan ada, ni bukan saya kata korang pencen ni, contoh je, jangan terasa pula. Walaupun itu kadang-kadang hakikatnya. Nak kata dia sibuk tak ada apa, tapi kerana kebiasaan dah set dalam kepala, sembahyang Jumaat mesti datang orang dekat nak azan baru sampai. Itulah yang diamalkan daripada muda dulu sampai ke tua. Tapi bila pergi ke Mekah boleh pula awal pergi masjid hari Jumaat. Buang semua tu dah. Kita dah diberhenti ke Jumaat berapa lama dah. Besok hari Jumaat masjid membenarkan 200 sahaja. Kan? 200 yang terawal. Jadikan kita daripada kumpulan 200 itu. Kalau peluang sudah diberi dan kita sengaja melengah-lengahkan, dan kita lalu datang lambat dan tidak dibenarkan masuk kerana kecuaian kita, kita bimbang kecuaian kita itu akan ditulis dosa. Lainlah kita ada masalah, ada apa?
Ataupun kita datang dah, walaupun datang awal kan orang lain lagi awal lagi ke, misal contoh kita tidak masuk, Allah Ta'ala tahu. Ni kita sengaja lewatkan. Tak apa, sembahyang Jumaat dekat nak azan baru datang. Tiba-tiba datang besok orang dah penuh, nama ke 200, kita datang 201. Yang kita sengaja melengah-lengah takut ditulis sebagai dosa. Jumaat ni tuan-tuan, saya dah beritahu, Allah sengaja jadikan solat Zuhur tu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Hari lain datang masjid tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Tapi hari Jumaat lelaki wajib datang. Wajib datang. Maka bila wajib datang, kita lengah-lengahkan, kita takut dosa pula. Allah duk tengok, aku dah beri peluang kau untuk datang. Dulu kau cakap kau tak boleh datang, merayu-rayu, siap masuk dalam Facebook, suruh Menteri Agama cepat-cepat, ada yang kutuk apa hal supermarket boleh buka, masjid tak boleh buka. Bukan main lagi, dia lebih alim daripada ulama. Yang suruh tutup ni bukan cikai-cikai tuan-tuan, seluruh dunia ulama mesyuarat. Bukan ulama Malaysia saja yang suruh tutup masjid ni. Ulama Azhar, ulama Mekah, Madinah, segala bagai ulama. Walaupun dalam kalangan mereka ada pendapat yang sedikit berbeza, tapi bila mereka berdepan dengan pendapat ulama yang menguasai kerajaan dan memegang tampuk pemerintah yang lebih tahu tentang maslahah, mereka ketepikan pendapat mereka. Ada seorang ulama daripada Saudi, dia tak setuju orang tutup masjid, dan dia mengeluarkan pendapat yang berbeza. Tapi bila dia tengok bahawa para ulama sana yang memegang kekuasaan dari sudut fatwa ni, majlis fatwa kata kena tutup, akhirnya dia buang dan pendapat dia. Dia suruh anak murid dia ikut pendapat yang dikeluarkan oleh majlis fatwa. Ni kadang-kadang bukan ulama, netizen dalam Facebook je. Dia punya cakap, kenapa ni? Guna logik akal. Kenapa masjid tutup, supermarket okey je? Masjid ni tuan-tuan, dia bukan macam supermarket. Supermarket tu nak beli keperluan. Kalau orang tak makan, boleh mati. Masjid ni masih boleh bertolak ansur. Kita pun diimarahkan oleh AJK dan beberapa orang, sudah cukup untuk pada masa tersebut. Maka peringkat demi peringkat. Kerana kita nak buka pun kena ikut nasihat orang yang pakar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya orang yang mengetahui. Kalau dalam masalah kesihatan, yang mengetahui doktor, bukan tanya ustaz. Ustaz kena minta nasihat doktor. Doktor cakap, tanya Kementerian Kesihatan boleh buka ke tidak. Kalau dengan nasihat mereka tak boleh buka, ulama akan mengambil kira pendapat mereka, kerana mereka lebih tahu tentang hal ehwal tersebut. Ini cara para ulama kita mengiktiraf ilmu orang lain. Bukan asalkan dia ulama langgau semua. Orang pakar dia yang berjuang bermati-matian ni, doktor ni, barisan hadapan misi tak misi segala bagai ni, kita nak abaikan mereka ni? Tak boleh. Sekarang Allah dah beri dah, boleh datang dah. Kadang-kadang tengok orang sama juga yang datang, yang duk bertepik dalam Facebook, dalam apa pun tak datang pun. Kadang kita jangan buat macam tu. Jangan main-mainkan dengan Tuhan. Kalau Allah sudah berikan peluang, jangan main-mainkan peluang tu. Allah dah beri dah. Dan alhamdulillah saya tengok ramai masjid kita macam penuh je malam ni. Sebab duduk jauh-jauh kan. Nak cerita tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang. Dan kita kuliah pun tak boleh lama. Masuk isyak je kena berhenti. Dulu kita berhenti azan je, lepas azan boleh sambung 4-5 minit lagi. Sekarang tak boleh, kita ikut SOP, kita patuh. Kita patuh tuan-tuan. Tulis nama ke apa, semua kita patuh. Itu semua mendatangkan pahala. Jangan ingat bila kita patuh SOP itu biasa-biasa, tak. Kerana dia datang daripada pemerintah. Dan mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syarak adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul,
Tak boleh guna otak. Apa yang Allah Rasul suruh buat, ikut je. Walaupun bertentangan dengan logik akal kita. Tapi wa ulil amri minkum, dia tidak ada ati'u. Sebab ulil amri dia ikut. Kalau tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, ulil amri kena ikut. Dan yang buat sekarang tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, maka kita kena ikut. Cuma saya pun terlupa bawa sejadah. Bawa sejadah pun kena bawa juga. Ada setengah masjid dia tak benarkan. Masjid bandar lah. Masjid kita ni bertolak ansur juga. Tu pun kadang-kadang kena bertolak ansur juga. Kalau masjid macam MATC apa semua, kawan saya terlupa bawa sejadah, terus tak lagi masuk. Tak lagi terus masuk. Masjid kita dia sediakan sejadah kan. Ada setengah-setengah masjid. Tapi kalau boleh kita sentiasa ada dalam kereta kita sejadah tu. Pergi mana-mana kita sekarang dah boleh pergi dalam masjid dah. Ada masalah. Cuma untuk solat Jumaat apa semua tu adalah hak tertentu. Jadi tuan-tuan, bala yang Allah turunkan ini ada rahmat di sebaliknya. Fa innal ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap di sebalik kesusahan ada kemudahan. Di sebalik kesusahan ada kemudahan. 2 kali Allah ulang. Di sebalik bala ni tuan-tuan, kita tak boleh tu, tak boleh ni. Banyak yang kita memberikan keinsafan pada kita. Berapa banyak hubungan kekeluargaan menjadi makin kukuh dengan sebab COVID ini. Berapa ramai orang sudah boleh menghargai masjid dan merenung dan menghisap dirinya. Kalau dulu duduk sibuk dengan dunia, dengan apa, sibuk-sibuk dunia, Tuhan tarik sekejap habis semua tuan-tuan. Yang kita duduk bekerja siang malam pagi petang, workaholic, nak kerja tu kerja ni, sekali virus datang, kerja semua tinggal. Hebat sangat ke kerja kita? Tak hebat pun. Untuk beri keinsafan, supaya ada lagi di sebalik kerja kita, di sebalik apa yang perlu kita berikan perhatian. Sebab tu memoga insya-Allah kita akan baca hadis nanti pada kesempatan yang lain. Kerana hadis ni penting juga untuk kita mengetahui makna-makna Al-Quran. Dan kita kena baca hadis yang betul lah. Hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan, ataupun hadis dhaif yang tidak terlampau dhaif. Kerana tuan-tuan, ada orang yang reka-reka hadis pun ada. Saya baca satu buku tadi, ada seorang nama Nuh bin Maryam. Dia ni orang tasawuf lah, orang lebay, orang zuhud. Bila dia tengok orang kampung dia sudah mula tinggalkan Quran, duk sibuk dengan fiqh Abu Hanifah, duk sibuk dengan Al-Maghazi, Ibnu Ishaq, kisah-kisah peperangan Nabi yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, dia pun tercetus hati untuk mereka hadis-hadis fadilah Al-Quran. Dia pun buat fadilah surah tu sekian-sekian. Sedangkan Nabi tidak tulis semua fadilah, tidak beritahu semua fadilah. Ada surah-surah tertentu je. 114 surah tu bukan semua Nabi sebut fadilah. Tapi kerana dia nak menggalakkan orang baca Quran, hak Nabi tak sebut tu dia tambah sendiri. Sebab dia ni lebay, orang percaya. Takkan lebay pun menipu. Kan? Ayat dalam cerita Piramli tu, orang pun percaya. Sampai ulama kata, dia kata tidak ada yang lebih bahaya orang-orang yang mereka hadis kecuali datang daripada puak-puak lebay tadi, yang nampak baik di kalangan masyarakat, tapi kerana niat dia baik, tujuan dia baik, tapi cara tak betul, dia reka hadis. Muncullah ada ulama-ulama yang pergi jumpa dia. Ulama pergi jumpa, tanya dia, dia akhirnya mengaku. Dia kata, aku buat ni tujuan baik. Dia kata, kamu telah berdusta kepada Nabi. Dia jawab lagi, kami bukan berdusta ke atas Nabi, tapi kami berdusta untuk Nabi, untuk orang lakukan sunnah Nabi. Dan hadis-hadis seperti ini ada tersebar. Kadang-kadang orang post dalam Facebook, dalam apa. Contoh, hadis berkaitan dengan seorang lelaki, contoh beri minum isteri dia pahala sekian-sekian, basuhkan seorang isteri, basuhkan baju, pahala sekian-sekian. Kebanyakan tu palsu, tapi disebarkan. Sekarang boleh sebar, kejap je
melalui WhatsApp, melalui apa. Dan kita menjadi ejen penyebar hadis-hadis palsu. Dan kalau kita tidak mendengar hadis yang betul, kemungkinan terperangkap. Akhir saya nak tutup. Contoh, kelebihan membaca surah Al-Waqiah. Tersebar bahawa membaca surah Al-Waqiah ni menyebabkan tidak akan menjadi fakir dan miskin selama-lamanya. Ada saya dengar seorang ustaz, pakcik dia baca surah Al-Waqiah daripada muda sampai tua. Akhir dia mengeluh, aku baca surah Waqiah tak kaya-kaya juga. Rupanya baca Quran tak kaya. Sebenarnya yang fadilat surah Waqiah tidak membaca tidak miskin itu, hadisnya hadis mungkar. Mungkar ni hadis do'if yang teruk sangat. Do'if ni makna lemah. Lemah kalau biasa-biasa sikit-sikit, ulama terima untuk fadail. Tapi lemah sampai peringkat masuk ICU ni, tak boleh terima dah. Tapi tersebar, ramai orang tahu baca surah Waqiah tidak akan fakir selama-lama. Ini hadis yang terlalu mungkar. Dia boleh backfire kepada Islam sini. Bila dia baca tiba-tiba meniaga dia tak maju, dia pun tidak kaya, dia pula menghadapi masalah ekonomi, akhirnya dia salahkan hadis Nabi. Nabi cakap tak miskin, kenapa aku miskin? Sedangkan hadis itu bukan hadis yang betul pun. Hadis yang mungkar. Yang kata mungkar bukan saya, Ibnu Hajar Asqalani. Yang kata mungkar ialah orang-orang besar seperti Imam Nawawi dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu bila kita baca hadis dalam ni, alhamdulillah, penulis ni telah memasukkan hadis-hadis yang benar-benar sahih ataupun hasan. Kalau dia termasuk hadis dhaif pun, dhaif yang ringan, yang boleh kita gunakan untuk mencipta kelebihan amal, untuk at-taghrib, menggalakkan orang beramal, untuk at-tarhib, dan memberikan ancaman supaya orang meninggalkan keburukan. Kemudian ar-raqaiq, untuk menimbulkan hati menjadi lembut dengan hadis-hadis yang dhaif, yang tidak terlampau dhaif. Jadi bukan sebarang. Saya tengok ramai kadang-kadang dalam grup WhatsApp dalam apa, dia sebarkan hadis-hadis yang itu. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni tak tahu siapa yang buat. Dia campur-campur tuan-tuan. Dalam banyak hadis yang panjang tu dia campur hadis baik dengan hadis palsu, dia campur-campur. Jadi bila kita tersebar, kita sebarkan semua. Yang palsu pun kita sebar. Sebab kita tak boleh nak buang waktu sebar WhatsApp tu. Ini bahaya. Menyebabkan masyarakat tidak dapat maklumat yang sebenar dalam agama, dan akhirnya mereka telah tertipu dengan agama itu sendiri, padahal bukan yang sebenarnya. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang lain, dah berapa bulan dah tak ceramah ni, saya pun tak ingat hadis mana yang kita nak baca. Nanti saya kena tengok balik lah. Kita dah masuk hadis 20 lebih saya ingat, tapi tak perasan hadis mana. Kerana nak hurai hadis ni tuan-tuan, kita tidak boleh suka-suka hati hurai. Kita kena tengok syarah yang dibuat oleh ulama. Kalau Quran dia ada tafsir, kalau hadis dia ada syarah. Jangan pandai-pandai. Ustaz mana pun nak syarah hadis kena tengok, jenguk sekejap kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Nak syarah ayat Quran, nak tafsir Quran, jangan pandai-pandai. Kita bahasa Arab pun tak reti, tunggal langgan habis. Kita kena tengok tafsir yang dibuat oleh ulama. Atas tafsir yang dia buat boleh kita hurai sikit-sikit. Tapi kita sendiri nak tafsir, jangan. Walaupun kita faham makna. Kerana makna Arab ni dia sangat mendalam. Sangat mendalam. Dah masuk isyak. Jadi kita kena tengok. Sekurang-kurangnya di rumah mesti ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang keluaran jabatan Perdana Menteri tu. Tengok dia ada tafsir ringkas. Jangan kedekut untuk beli kitab, beli buku tu. Tengok beli tafsir Ar-Rahman, pimpinan Ar-Rahman. Kalau hadis, kurang-kurangnya hadis 40. Hadis 40 itu basic bagi orang awam. Orang awam tak boleh baca Sahih Al-Bukhari, tak boleh apa. Di Melaka ni yang ajar Sahih Bukhari, kitab-kitab besar, saya tengok yang aktifnya, yang madrasah-madrasah tu adalah yang balik daripada India, Maulana-Maulana kita madrasah. Tapi yang ajar pada orang awam kerana ilmunya boleh berdepan dengan masyarakat ialah Ustaz Khalil apa, yang Indonesia tu. Dulu dia ngajar tahfiz cenderah.
Dia tu orang alim dalam bidang hadis. Dan saya dengar daripada kawan saya, dia kata antara punca Allah Ta'ala alimkan dia, satu hari ketika dia belajar di Madinah, dia berkhidmat pada guru dia. Dia urut guru dia. Guru dia terlena sampai ke, selagi guru dia tak cakap berhenti, dia urut je sampailah azan subuh. Guru dia tersedar, kau tak balik lagi? Dia kata, tak tuan guru, saya urut tuan guru. Tuan guru dia rasa bersalah sebab anak murid dia tak tidur tu. Akhir dia kata, kau nak apa sebenarnya? Kau minta lah, kalau boleh aku bagilah duit ke apa. Dia pun minta tuan guru doakan saya supaya menjadi ahli hadis, orang yang alim hadis. Allah makbulkan dia. Bukan semua orang boleh mengupas ilmu hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah apa semua. Dia mengajar dia tapi tidak mengikut piawaian yang sebenar. Dia memang orang alim betul, Tuhan beri dia kelebihan. Tapi ialah kita jauh nak pergi, kita sibuk, tempat kita pun ada kuliah. Kadang-kadang bila ulama buat kuliah, kita tak dapat kejar. Dan bila mereka meninggal dunia, baru kita rasa kehilangan ilmu tu. Macam dulu Muallim Haji Wahid, orang alim, wali Allah. Saya ada cerita dulu jaga sekolah Tun Perak sebelum sekolah Tun Perak jadi sekolah agama. Waktu tu jaga tu sendiri cerita saya, bekas jaga tu. Dia kata dulu saya pengetua dia sebab ustaz kebetulan malam tu tak ada semua. Budak asrama ada sikit-sikit tu. Dia suruh jaga tu pimpin solat hajat. Dengan anggapan takkanlah orang yang ada pakai kopiah, pakai apa, tak boleh nak pimpin solat hajat untuk budak-budak. Jadi jaga tu memang tak boleh lah sebab dia tak pernah buat pun. Akhirnya dia berdoa pada Allah. Terus dia spontan berdoa, ya Allah, aku dah terdesak ni, kau hantarkan wali kau pada malam ni ya Allah. Kau hantarkan wali kau. Tiba-tiba je Muallim Haji Wahid yang duduk dekat Sungai Udang, tak ada siapa cakap, tak ada siapa telefon. Dulu tak ada WhatsApp, tak ada apa. Malam tu dia datang. Terkejut tuan-tuan. Saya tak ingat siapa yang cerita, tapi dia orang tu sendiri cerita. Saya terkejut ustaz, betul-betul dia datang pada malam tu. Dan dialah pimpin solat hajat pada malam tersebut. Kawan saya Ustaz Zul yang ada pondok dekat Baitul Qura, dia kata dia pergi, orang Melaka tak kenal, tapi orang-orang luar kenal. Dia pergi kat Brunei minta derma untuk pondok dia. Dia jumpa dengan seorang pakar sejarah daripada Brunei, umur 90 tahun lebih. Bila dia cerita dia ke keluarga Muallim Haji Wahid, Masya Allah, dia kata Muallim Haji Wahid ni adalah seorang alim besar. Dia pula boleh cerita tentang Muallim Haji Wahid ni. Dia orang Brunei ni. Orang Brunei. Kita kat Melaka tak tahu pun. Dia dah meninggal lama dah. Kawan saya driver dia, Ustaz Isa, ada hidup lagi. Dia selalu bawa Muallim Haji Wahid ni pergi kuliah. Kadang-kadang Muallim Haji Wahid bawa kereta. Ini bukan dongeng. Dah lah laju, dia siap tidur lagi waktu mandi. Agak-agak kalau kita duduk sebelah macam mana tu? Habis ayat Quran, siap mengucap, siap dah. La ilaha illallah. Kalau ada telefon, siap telefon bini, siap-siaplah kubur, tak lama dah aku ni. Dia malu, kadang-kadang tertidur. Ini karamah. Ustaz Zahzan sendiri, Dr. Zahzan sendiri cerita karamah dia. Orang datang dia boleh beri berah. Ini karamah. Sebab dulu para ulama dahulu, kadang-kadang bila orang tengok karamah macam ni, orang terpikat. Sekarang karamah ulama macam ni tak nampak sangat, kecuali orang dekat dengan dia. Di Kelantan dulu ada Tok Wali Hasan. Dia ada cerita dulu, kalau ada pernah orang naik motosikal dengan dia, habis minyak dia ambil air lopak je, suruh masukkan, start hidup. Kau jangan buka nak, kau jangan buka dia punya penutup. Budak tu naik, tak isi minyak dekat 2 minggu. Akhirnya terdetik nak buka. Bila buka, berasak. Lepas tu tak boleh bubuh air dah lah. Dia sekali je. Ini kadang-kadang wali-wali Allah dulu. Dekat kampung saya Tok Kenali tu. Kemudian dia punya cucu, anak dia Tok Bangkok, dia panggil. Tu orang-orang yang ada karamah. Tapi karamah ulama-ulama sekarang ialah istiqamah mereka dengan Islam, dengan apa yang kita tengok pelik dengan kehidupan dia. Sana sini pergi, tiba-tiba keluar kitab, keluar buku.
Daripada mana datang masa tersebut? Beratus bukan itu. Imam Nawawi 43 tahun hidup, keluar macam-macam kitab. Ini karamah para ulama. Karamah dia hilang gitu je. Tapi karamah yang namanya istiqamah dalam ilmu, dalam apa, tetap Tuhan peliharakan sampai bila-bila. Dan saya rasa itulah saja pada malam ni. Semoga kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah, tidak baik kelemahan sendiri. Dan kita marilah sama kita muhasabah masing-masing. Saya dan tuan-tuan muhasabah, melihat ke dalam diri kita. Jangan kita tipu diri kita. Kita tahu siapa kita, dan Allah tahu siapa kita. Orang boleh melihat kita dengan wajah kebaikan, dengan pandangan yang baik, tapi kita sahaja tahu siapa kita pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali dalam arti kata yang sebenar, kita bertaubat. Kalau ada dosa, istighfar. Jangan buat lagi benda-benda mengarut yang kita buat sebelum ni. Benda-benda yang melalaikan apa semua, kita mula tumpukan. Banyakkan baca Quran, cari makna Quran. Saya harap tuan-tuan dapat beli, yang belum ada lagi tafsir, beli. Sambil-sambil baca Quran, tengok tafsir. Saya ada satu buku daripada Indonesia, saya beli. Masya Allah, hebat. Baca dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tu lambat sikit. Kita kena, kadang-kadang ada bahasa pelik, kita kena tengok kamus. Ini bahasa Melayu ni senang, lancar. Dan baru kita tahu makna-makna tu. Yang selama ni kita duk baca wailul lil mutaffifin, kita tak tahu pun apa makna mutaffifin. Kan? Dan banyak lagi dalam Quran kita duk dengar selalu, tapi kita tak tahu makna. Bila kita tahu, teruja, rasa nak terbang, rasa nak melompat, rasa nak beritahu pada orang semua ilmu yang kita dapat itu, kemanisannya. InsyaAllah kita buat sama-sama. Kalau ada yang belum ada, simpanlah duit. Kalau belum ada lagi, kita belilah kitab-kitab tafsir ringkas dan sebagainya, letak kat rumah. Kurang-kurangnya ada makna yang boleh dirujuk, yang boleh kita lihat, supaya makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta